Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Iskandar Kayang here. For those yang baru saja singgah ke channel aku, selamat datang ucapkan, dan kepada yang belum subscribe, aku minta korang bantu aku untuk tekan button subscribe kat bawah ni. Bantu aku untuk dapatkan 1000 subscriber yang pertama, okay? Thank you for support dan thank you for subscribe. So, untuk video kali ni, aku akan ajarkan cara-cara macam mana nak tukar hak milik kenderaan secara bukan sukarela. Apa itu secara bukan sukarela? Kalau korang nak tahu, sambung tengok video ni. Dan topik hari ini adalah tukar hak milik secara bukan sukarela. Apa itu secara bukan sukarela? Ialah owner kepada kenderaan itu seperti motor ataupun kereta telah meninggal dunia. So, bila owner dah meninggal dunia, macam mana nak uruskan? So, itulah apa yang kita akan bincangkan hari ini. Macam mana nak tukar hak milik secara bukan sukarela ni? Yang pertama adalah korang perlu ada surat kuasa ataupun surat wasiat. Misal kata owner yang meninggal tu ada tinggalkan surat yang mengatakan segala hak milik ataupun sejarah harta-harta yang di atas nama beliau yang ditinggalkan akan jadi milik siapa-siapa. So, itu tak perlulah buat surat kuasa. So, misal kata tak ada surat kuasa pun, owner yang meninggal tu tak ada tinggalkan apa-apa surat, so waris yang terdekat perlu membuat surat kuasa. Surat kuasa ni untuk apa? Surat kuasa tu adalah surat yang mengatakan segala harta ataupun segala hak milik peninggalan arwah akan jadi milik kepada sekian-sekian-sekian. So, sekian-sekian tu siapa? Adalah waris terdekat lah. Okey, waris terdekat dalam keluarga dulu. So, bisa kata ibu yang meninggal, ayah lah. Kalau ayah yang meninggal, ibu lah. So, kalau ibu apa yang meninggal adalah anak beranak lah. So, macam tu contoh. Okey. So, nak buat surat kuasa ni dekat mana? Okey. Surat kuasa ni boleh buat kat 3 tempat, iaitu Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi ni adalah proses yang mahal lah, so tak perlu buat dekat sini. Aku suggest korang pergi kat 2 tempat lagi, iaitu Pejabat Pusaka Kecil ataupun satu lagi adalah Amanah Raya Berhad. So, korang pergi ke sana, tak kisahlah Pejabat Pusaka Kecil ke ataupun Amanah Raya Berhad. Korang search kat Google, korang pergi ke sana, and then cakap dekat orang di pejabat tu, cakap saya nak buat surat kuasa. Untuk apa? Cakaplah buat surat kuasa untuk orang yang dah meninggal untuk pembahagian harta. Dan nanti diorang akan bagi satu listing, checklist, selitkan sekali dengan dokumen-dokumen yang diorang nak attach tu. So, nanti dah settle, submit balik kepada tempat yang korang pergi. Submit, diorang akan ambil masa tak sure berapa lama lepas korang submit tu, depends. Dapat surat kuasa ataupun dalam erti lain, owner yang meninggal tu ada tinggalkan surat. So, dalam situasi tu, korang boleh proceed ke proses seterusnya, iaitu step yang kedua. Apa step yang kedua? Adalah korang kena pergi buat pemeriksaan kenderaan. So, kenderaan apa yang perlu membuat pemeriksaan? Motor tak perlu buat pemeriksaan. Kereta dan ke atas kena buat pemeriksaan. So, aku ceritakan step motor dulu, okay? Step motor, misal kata korang dah ada surat kuasa ataupun korang dah ada surat wasiat, so korang just terus pergi ke JPJ. Korang print dulu surat tukar hak milik bukan sukarela tu. Nanti aku akan letak link kat bawah ni, korang boleh print, and then korang isi surat tu, and then korang attach sekali dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Adalah surat kuasa, sijil kematian, IC owner baru tu lah, geran lama. Attachkan dokumen-dokumen tu, and then korang submit ke JPJ, and then settle lah. Okay, untuk motor memang sangat simple, tak perlu puspakom. Tapi misal kata nak tukar nama kereta lah kan, kereta dan ke atas, misal kata untuk tukar hak milik secara bukan sukarela bagi kenderaan kereta dan ke atas, korang kena buat satu pemeriksaan bersama dengan puspakom. Untuk apa ni nak buat puspakom ni? So, motif dia adalah untuk pemeriksaan keselamatan lah. So, buat kereta ni kita nak bagi ke owner baru. Jadi, takkanlah kita nak buat kereta tu dalam keadaan yang teruk, so akan membahayakan pengguna baru. Itulah motif dia. So, korang kena pergi buat pemeriksaan dekat puspakom. Pemeriksaan apa nama dia? Adalah pemeriksaan penukaran hak milik. Kod dia adalah B5. Aku akan letakkan contoh nanti And then, macam mana nak pergi puspakom tu? Untuk sekarang ni, semua aktiviti di puspakom adalah by appointment. Samalah macam JPJ pun. So, nak pergi pemeriksaan dekat puspakom ni kena buat appointment. Kat mana nak buat appointment bang? So, aku akan letakkan satu link dekat video ni, ataupun nanti korang boleh klik dekat link description kat bawah untuk buat appointment bersama dengan puspakom. So, korang kena isi detail-detail. Misal kata orang yang diberi kuasa tak boleh datang, so korang boleh wakilkan orang lain lah. Misal kata anak ke, atau abang ke, adik ke, ataupun saudara mara ke, sesiapa lah, kawan ke, korang boleh minta diorang untuk hantarkan kenderaan tersebut ke puspakom. Kalau boleh datang, abaikan part tu lah, okay?
dah settle isi semua borang Puspakom tu secara online, and then nanti korang kena pergi ke Puspakom lah, macam Puspakom yang korang pilih kat appointment tadi, online tadi. So korang pergi kat Puspakom tu berdasarkan tarikh dan masa yang korang dah pilih. Set pukul 3 petang, datanglah 2.45 ke atau awal sikit supaya urusan tu mudah. Cakap dekat guard yang korang ada buat appointment, nanti dia suruh kau bergerak lah. So proses dia macam mana, nanti aku akan tunjukkan dekat video yang sekarang ni. Okay guys, sekarang aku dalam perjalanan nak ke Puspakom. So sekarang ni dah nak sampai, depan tu sikit je lagi nak sampai. So sekarang kita pergi sana, nanti kita akan tunjukkan cara-cara macam mana bila dah sampai sana, apa yang kita perlu buat. Okay, so jom. Okey guys, sekarang kita dah tinggalkan kereta dekat diorang untuk check. So kita diminta tunggulah sementara diorang check. So kereta kat belakang tu. So kita tunggu apa, sama ada lulus ataupun tidak. Okey, jom. Okey guys, kita tunggu tingkat dulu bising aircon. Okey, dah settle semakan pemeriksaan untuk tukar hak milik kenderaan B5. Okey, tak sampai 5 minit je, tak sampai 10 minit lah kita orang masukkan kereta. And then dia on check, tiba-tiba kita dah ke depan and then settle. So, untuk masa sekarang ni, tempoh PKP ni, dia orang tak akan bagi sijil B5 tu melalui fizikal macam biasa kertas. Sebab mungkin dia orang nak kata apa, memudahkan. So, semua sijil yang dia orang bagi B5 tu dia orang akan bagi melalui email. Okey, jadi aku tunjukkan macam mana rupa emailnya. Okey, sekejap So bila aku masuk kat kaunter tadi, dia kata result dekat email. Aku pun terkejut. So dia kata sekarang ni memang tempoh PKP ni dia memudahkan urusan supaya semua transaction melalui online lah. So dia hantar urusan kat email. So aku buka email lah. Okey, laporan pemeriksaan. Kita tengok kat sini. Laporan pemeriksaan aku tadi kereta nanti aku akan tutup ni. So kita nak tahu lulus ataupun tidak, tekan dekat PDF yang dihantar. So kita tengok ni, keputusan pemeriksaan tukar hak milik lulus. So keputusan tukar milik adalah berdasarkan pada bilangan hingga 1 hingga di atas. Tempoh sah laku untuk urusan tukar milik adalah sebelum pada 12 Oktober. Maksudnya 30 hari lah kot daripada tarikh sekarang ni. Apa ada masa untuk tukar nama dekat JPJ. Okey, untuk orang lulus, mudah untuk lulus, aku ada tips lah. Tips dia yang paling penting dua je yang korang kena titik beratkan ialah, yang pertama sekali, korang sebelum korang hantar kereta korang ke Puspakom, yang paling penting korang pergi servis ataupun check korang punya brake. Brake kereta ni korang kena check. So no servis ataupun tukar brake pad baru bagi nampak macam brake tu fungsinya berguna lah. Sebab brake kan elemen yang penting dalam kenderaan. Yang kedua adalah tinted. Macam korang tengok tinted aku sekarang ni, memang nampak luar, nampak dalam, memang nampak lah. Okay, so tinted ni kalau korang pernah tinted yang tak ikut spek, korang cabut buat sementara untuk pemeriksaan. Sebab apa? Sebab tinted ni tak ikut spek, korang boleh digagalkan lah. Okay, bila dah gagal, korang kena buat sekali lagi tau appointment. Korang kena buat sekali lagi, korang kena bayar lagi RM35 untuk tukar hak milik. So kata membazir lah kalau korang gunakan 2 kali untuk satu keputusan yang satu je untuk bawa ke JPJ. So rugi kat situ. So alhamdulillah keputusan aku lulus. Okey, macam korang baru tengok video tadi, itulah cara-cara lepas korang dah buat appointment, and then cara-cara proses macam mana keadaan dekat Puspakom. Sangat mudah kan? Simple je. Kalau korang follow secara apa yang diorang nak, apa yang diorang minta, memang sangat mudah. So janganlah susahkan benda yang mudah. Okey, kalau lulus, proses seterusnya adalah pergi ke JPJ. Kalau gagal, korang kena buat appointment baru, and then korang kena betulkan apa yang problem. Misal kata brake problem, betulkan brake. Misal kata tinted problem, tukar tinted bagi ikut spesifikasi. Kalau ada apa-apa benda yang problem lain, korang pergi ke kedai kereta, repair apa benda yang Puspakom minta tu lah, and then buat appointment baru, pergi balik. Misal kata dah lulus, korang kena pergi proses seterusnya adalah proses untuk JPJ. Okey, kat JPJ ni nak kena buat apa? Nak kena bawa benda, apa benda semua kan? Okey, sebelum korang pergi JPJ, sekarang ni pihak JPJ adalah buat secara appointment. Tak ada walk in lagi. Korang buat appointment dekat link yang aku bagi dekat bawah ni. Korang boleh klik link dekat description, temu janji JPJ.
klik kat situ, korang pilih tempat JPJ yang berdekatan dengan rumah korang, pilih masa yang bersesuaian, pilih tarikh yang bersesuaian, and then dah settle buat OK, done, part temu janji dah done. So untuk borang pula, korang boleh klik link dekat bawah, aku akan sertakan iaitu borang penukaran hak milik secara bukan sukarela. Korang isi borang tu, isi detail yang dia minta, and then apa benda yang korang kena kepilkan sekali dekat belakang tu adalah, yang pertama adalah geran owner tu punya surat kematian, IC owner baru dengan duit lah, dengan duit bayarannya. Make sure sebelum nak proses ke JPJ, pergi beli insurans. Insurans apa? Insurans untuk kereta lah. Jangan pakai nama owner yang meninggal tu, pakai nama korang tapi detail kenderaan berdasarkan geran yang owner meninggal tu. So dah dapat insurans, borang semua dah lengkap apa semua, pergi ke JPJ berdasarkan tarikh dan masa yang ditetapkan. Pergi ke sana, cakap nak buat penukaran hak milik kenderaan secara bukan sukarela. Diorang akan minta dokumen, bagi dokumen yang korang dah kepilkan tadi, tunjukkan orang, tunjukkan insurans yang korang dah beli semua, and then kalau tak ada apa-apa masalah, diorang akan minta korang thumbprint. Thumbprint tu untuk apa? Thumbprint tu adalah untuk print korang punya geran barulah. Geran baru tu lah korang kena simpan untuk future. Itu sahajalah proses penukaran hak milik secara bukan sukarela. Sangat mudahlah kalau korang follow SOP. Kalau korang upah rana, memang harga dia kos dia sangat mahal, sedangkan korang boleh buat sendiri. Okay? Itu sahajalah untuk video penukaran hak milik secara bukan sukarela. Kalau korang rasa video aku ni bermanfaat, korang boleh share lah kat siapa-siapa yang memerlukan. Dan jangan lupa like, jangan lupa komen. Kalau komen tu, kalau ada pertanyaan, boleh komen kat ruangan komen di bawah, tanya je apa-apa, ataupun ada cadangan video nak aku buat, korang boleh komen juga, nanti aku akan usahakan. Yang paling penting sekali iaitu jangan lupa tekan button subscribe kat bawah ni. Okay? Tekan subscribe sekarang. Yang belum subscribe, tekan subscribe sekarang. Minta bantuan korang untuk subscribe channel aku untuk dapat 1000 subscriber yang pertama. Okay? Thank you for support, thank you for subscribe. Kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.